Datuk Seri Ketua dan para perwakilan sekalian, kita teruskan agenda kita pada petang ini dengan berjemput pembahas yang keempat, iaitu Puan Hazri Fiona Wati binti Husin, Ketua Wanita Bahagian Segambut Wilayah Persekutuan, untuk memulakan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat baginda. Yang berbahagia, Bonda tersayang Datuk Sharifah Aminah Said Muhammad, Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Dr. Azizah Johor, Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang kita kasihi, Ketua Wanita UMNO Malaysia merangkap Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Yang juga dikasihi, Kanda Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Noliza Abdul Rahim. Nak sebut barisan tinggal seorang je, Abang MKT. Barisan Pegawai dan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita UMNO bahagian seluruh Malaysia, perwakilan di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu ingin menzahirkan ucapan terima kasih saya kepada wanita UMNO Wilayah Persekutuan, terutamanya kepada Ketua Wanita Wilayah Persekutuan yang berbahagia Datuk Seri Hajah Zurainah Musa atas kepercayaan dan peluang yang diberikan kepada saya bagi mewakili wanita UMNO Wilayah Persekutuan hari ini. Dengan berbekalkan jiwa yang utuh, semangat yang jitu, istiqamah kepada perjuangan yang satu, wanita UMNO terus menatih, mempelajari tutur cara sebagai pejuang yang padu. Wanita tidak sesekali menabur fitnah untuk berjaya, tetapi wanita menjadi dacing keramat sebagai semak imbang kepada sebuah kerajaan sedia ada. Wanitalah juga penyambung bicara kepada nadi rakyat agar negara ini kekal dan gemilang sentiasa. Lantas, perhimpunan ini dari naluri hati saya adalah sebuah perhimpunan yang sangat luar biasa. Wanita di hadapan saya adalah satu kebangkitan yang luar biasa. Tepuk pada diri kita sendiri, puan-puan sekalian. Berbekalkan tujuan yang satu, gerak kerja akan tertumpu bagi memenangi PRU ke-15 yang bakal menjelang tiba. Permekasaan ekonomi wanita dalam pasca COVID-19. Permekasaan wanita dalam aspek ekonomi dan politik bukan lagi satu pilihan, tetapi perkara asas yang perlu menjadi garis ukur bagi pembangunan sesebuah bangsa dan negara. Kemajuan sebuah negara tidak wajar diukur melalui pendapatan angka pelaburan asing secara langsung, FDI, maupun hanya melalui perniagaan. Namun, peluang dan penglibatan ekonomi wanita adalah 38% kurang dari lelaki. Penglibatan wanita dalam pembinaan negara serta politik pula hanya 10.8% berbanding lelaki. Jika kita melihat kepada impak pandemik COVID-19 pula, UNICEF dalam analisanya, dengan izin, Families on the Edge, isu ketiga, melaporkan
64% isi rumah berpendapatan rendah yang diketuai wanita mengalami kesukaran membeli makanan asas berbanding biasa pada kadar 57%. Ketidakseimbangan antara keupayaan wanita dan peluang ekonomi serta politik yang ditawarkan sudah pasti memberi impak kepada situasi keuangan mereka. Seharusnya penglibatan dan sumbangan wanita dalam perniagaan, pendidikan, sukan, seni, pentadbiran adalah luar biasa dan wajar untuk diperakui. Saya amat berharap UMNO Pusat akan terus mengorak langkah memperjuang agenda pengarus perdanaan janda dan memastikan akses peluang serta harapan para wanita terbela di dalam parti dan negara. Setiap lapisan ahli parti dan masyarakat harus bekerja sebagai satu pasukan untuk memecahkan artificial ceiling dengan izin yang menyekat kemarahan wanita agar potensi sebenar dapat direalisasikan. Di samping itu, kerajaan pula mempertingkatkan usaha memberi kemahiran baru kepada wanita, terutama selepas pasca COVID-19. Ini berikutan wanita banyak berdepan cabaran terutama ketika penularan COVID-19 dan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perhatian daripada kerajaan sangat penting puan-puan kerana ia berkait rapat dengan keadaan di mana wanita ramai bekerja dalam sektor ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19 seperti perkhidmatan, pelancongan dan hospitality. Dalam era pandemik COVID-19, penekanan perlu diberikan kepada permekasaan wanita. Ini kerana daripada pemerkasaan wanita, golongan ini akan mempunyai akses dan mengawal pendapatan dan aset. Selain mereka boleh mengawal dan memanfaatkan faedah kemajuan ekonomi serta mempunyai kuasa membuat keputusan dan peningkatan produktiviti. Dalam pada itu, penekanan juga perlu diberikan kepada penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita di negara ini masih lagi rendah berbanding negara jiran dan isu mempunyai kaitan dengan kesukaran wanita untuk kembali bekerja. Ini disebabkan kesukaran wanita mendapat bantuan seperti pusat penjagaan anak di tempat kerja, waktu kerja anjal untuk membolehkan kaum wanita bekerja di samping menjaga anak dan ahli keluarga lain. Kadar penyertaannya ramai akan menjadikan wanita lebih berdikari dari segi keuangan, financial independence dengan izin dan memperkukuhkan ekonomi agar berdaya tahan, resilient dengan izin. Ketika penularan COVID-19, ramai wanita yang diberhentikan dan perlu mengurus keluarga yang mengalami batasan pergerakan yang perlu bekerja dan belajar dari rumah. Justru penting kerajaan segera memulihkan ekonomi dan ini akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk wanita. Pembiayaan survival perniagaan. Kerajaan telah melaksanakan penjana, permai, prihatin, laksana dan sekarang permekasa bagi memastikan kesejahteraan ekonomi Malaysia dalam membantu rakyat mengharumi era pasca COVID-19. Semua ini memfokuskan kepada usahawan dan peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini termasuk pembiayaan mikro penjana dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional BSN, Tekun Nasional bagi usahawan terjejas teruk akibat COVID-19. Lebih menarik lagi apabila 50 juta daripada peruntukan 400 juta dikhususkan kepada usahawan wanita di bawah penjana.
Puan-puan, ini peluang keemasan kita, khususnya suri rumah yang ingin memulakan perniagaan dari rumah untuk membantu kewangan keluarga. Saya amat berharap kerajaan yang menawarkan pembiayaan 500 juta yang akan disalurkan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB dan MARA untuk memperkasakan perbabitan Bumiputera turut sampai sama ke semua golongan usahawan wanita. Dengan kerjaya keusahawanan, saya sangat mengesyorkan supaya wanita pusat bukan sahaja dapat membantu meningkatkan pelbagai program yang boleh menaikkan taraf hidup individu dan masyarakat, malah menyumbang peningkatan ekonomi negara. Jika sebelum ini keusahawanan adalah pilihan terakhir dalam sektor pekerjaan, kini ia berubah menjadi pilihan utama rakyat menjelang pasca COVID-19. Sebelum ini, ramai yang beranggapan usahawan dan peniaga kecil tidak sehebat pekerjaan lain serta memalukan kerana tidak mempunyai pendapatan tetap. Namun COVID-19 telah mengubah mentaliti rakyat Malaysia terhadap keusahawanan yang selama ini dianggap tidak stabil kepada menjadi sumber pendapatan untuk menampung keperluan hidup. Amalan penjarakan sosial dilihat memberi peluang keusahawanan dan perniagaan kepada rakyat, terutamanya kepada wanita yang mahu menceburi bidang berteraskan teknologi, aplikasi, kesihatan, pakaian, keperluan, peralatan pelindungan diri PPE, perkhidmatan penghantaran makanan dan barang, penyediaan makanan dari rumah serta pendidikan secara dalam talian. Puan-puan sidang perwakilan sekalian, wanita wilayah persekutuan, di sini ada 3 cadangan. Jadi saya mohon puan-puan untuk memberi sedikit fokus, iaitu cadangan yang pertama, laluan hijau, permudah cara serta kelonggaran syarat. Cadangan yang kedua, kota khas wanita dalam sistem tender dan sebut harga. Dan yang ketiga, geran modal khas wanita. Puan-puan sekalian, wanita wilayah ingin mencadangkan supaya setiap pinjaman yang ditawarkan itu dikurangkan sistem birokrasinya. Setuju atau tidak? Malahan dipermudahkan syarat-syaratnya termasuk tanpa perlu ada cagaran dan tanpa penjamin. Bantuan juga hendaklah diberikan kepada usahawan yang telah disenarai hitam dan diberi kelonggaran agar tidak perlu dirujuk sitos atau sikris. Kesusahan dan kepayahan yang dilalui usahawan dan penjaja wanita ini sangat sukar dan memerlukan sokongan dalaman dari pihak kerajaan dan institusi kewangan. Mungkin perbiayaan survival perniagaan seperti saya sebutkan tadi boleh disasarkan kepada pinjaman paling sedikit RM30,000 kepada RM5 juta. Berani saya katakan wanitalah adalah peminjam paling disiplin untuk memastikan setiap pembayaran itu dibuat secara konsisten. Setuju? Malahan saya juga bersama wanita wilayah persekutuan ingin mencadangkan. Yang ini sangat menarik. Sistem tender tu tolong sampaikan pada sahabat-sahabat. Sistem tender dan sebut harga diberikan kota khas kepada wanita dalam sektor dan semua sektor dan industri. Dalam hal ini jangan pula disalahartikan bahawa wanita memerlukan sesuatu perkara yang tertentu, tetapi ia bermaksud menerusi kota khas ini, wanita sudah pastinya akan dapat bersaing lebih baik dan bersaing lebih sihat dalam mana-mana projek yang ditawarkan. Kebolehan dan kewibawaan wanita boleh diselahkan dan setiap pelaksanaan projek menerusi sistem tender dan sebut harga bagi kota khas ini akan dilihatkan sebagai permulaan yang sangat baik bagi mengimbangi
permintaan dan penawaran dalam sesuatu projek. Yang terakhir, geran modal khas wanita. Di samping itu, kami juga ingin mencadangkan supaya kerajaan mengadakan geran modal khas wanita sebanyak 10,000 secara one-off. Walaupun kita mengakui di bawah penjana, penjamin dan permekasa mempunyai pelaksanaan bagi memperkasa usahawan wanita termasuk kempen e-dagang PKS dan PKS Micro serta program Shop Malaysia Online. Tetapi puan-puan, sistem syarat dan birokrasinya agak ketat. Kita menghargai kerajaan yang menyediakan dana 30 juta untuk membantu wanita beralih ke pasaran dalam talian. Sebagai tambahan, Bank Simpanan Nasional juga ada menyediakan sejumlah 50 juta bagi skim pembiayaan mikro permerkasa NITA untuk memberi galakan usaha wanita mencupuri bidang perniagaan. Selain itu, peruntukan sebanyak 10 juta dalam bentuk dana padanan, 70% bagi usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri turut disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri per keso. Kita alu-alukan langkah berkenaan. Namun puan-puan, saya hendak mencadangkan supaya geran usahawan ini ditukarkan kepada bentuk modal, iaitu modal pusingan bernilai 10,000 setiap seorang. Ia bagi membantu usahawan wanita yang terjejas sepanjang COVID-19 ini. Data telah menunjukkan bahawa 71% dalam kalangan usahawan wanita mengalami masalah kewangan untuk meneruskan perniagaan mereka. Ada tak di antara kalangan kita yang mengalami masalah kewangan, puan-puan? Ada tak? Jika ada, manakala 56% usahawan wanita ini telah hilang punca pendapatan yang menunjukkan bahawa modal pusingan perniagaan ini merupakan keperluan mendesak kita usahawan pada waktu ini. Usahawan wanita sangat memerlukan modal pusingan untuk meneruskan perniagaan mereka. Penerima atau usahawan pula perlu mengemukakan laporan perniagaan bagi membolehkan dilangsungkan perniagaan mereka dengan lancar, mudah, efektif dan efisien. Laporan perniagaan mereka pula perlu agar pihak penyalur bantuan dapat monitor atau kawal selia supaya membimbing malah terus memberi sokongan. Wilayah mohon golong. Namun, semua bantuan maklumat, peluang pembiayaan, perniagaan ataupun seperti cadangan yang saya usulkan tadi, seperti kelonggaran bagi usahawan wanita yang telah tersenarai hitam, sistem laluan hijau, kota khas tender dan sebut harga serta geran modal pusingan tidak dapat capai objektifnya bila pada masa, waktu dan 3 saat ini wanita bukan saja mendepani ketidaksamaan gender tetapi lebih kepada ketidaksamaan keterampilan. Ini nak kena cakap ni. Memandang dah 3 dah ada ni. Saya terkejut. Baru nampak. Kenapa? Wanita bukan saja mendepani ketidaksamaan gender tetapi ketidaksamaan keterampilan. Puan-puan, ada wanita apabila yang saya boleh dengan izin quote di sini ala-ala Barbie doll 36, 24, 36 versus Bobby doll macam saya ni lah. Kalau pergi ke kementerian, pergi berjumpa kepada bukan semua, setengah menteri dan pengerusi GLC, agak payah sikit. Sebab kita kena tanya abang-abang kita ke atas ni. Kita cuma nak ingatkan, tolong beri peluang sama rata. Yang penting memenuhi syarat dan berwibawa. Kerana kita puan-puan duk lihat, bukan kita buta, kita tak nampak. Bila ada peluang, yang babi doll ni lah yang diutamakan. Bila nak buat kerja JR, nak minta undi, pandai pula cari wanita Bobby doll ataupun yang biasa-biasa saja. Sidang perwakilan sekalian, kita sebagai tulang belakang Parti Keramat UMNO ingin mengingatkan pemimpin
yang telah diangkat martabat menjadi menteri dan pengerusi GLC. Termasuklah abang-abang setiausaha politik, pegawai-pegawai khas. Apabila diangkat martabat oleh Allah SWT, maka pikullah tanggungjawab serta amanah yang diberikan. Bantulah kami wanita, tulang rusuk UMNO ini sehabis baik. Ingat, jawatan ini hanya sementara saja, kerana apa saja tindakan para pemimpin di atas bukan saja diperhati oleh kami wanita perjuang bangsa, akan tetapi segala tindakan pemimpin di atas tidak akan lari dari perhatian Allah SWT. Bagi mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengingatkan semua perwakilan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya oleh sahabat mengenai siapa yang mesti diutamakan dulu, baginda bersabda, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru disebut ayahmu. Ini antara gambaran mengenai kedudukan dan ketinggian martabat wanita dalam Islam. Malah kehebatan dan mulianya wanita di sisi Islam turut dicatat sebagai salah satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa. #langkah berani, #berani demi parti. Saya Huzri Fionawati Hussein atau Fiona, Ketua Wanita UMNO bahagian Segambut, mewakili wanita UMNO wilayah persekutuan, mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.